600 orang terkorban dalam 440 kejadian tanah runtuh yang direkodkan dari tahun 1973 hingga tahun 2007. Malah, negara juga kerugian sehingga 3 bilion ringgit. Senarai tragedi akan terus berpanjangan sekiranya tiada usaha dilakukan untuk mengawal pembangunan di cerun-cerun bukit serta di kawasan tanah tinggi. Tiada yang mengambil iktibar dari malapetaka yang berlaku akibat mengubah sistem semula jadi alam sekitar. Namun, benarkah kita tidak boleh melaksanakan sebarang pembangunan di kawasan cerun? Hasil mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan pada tahun 2009 menggariskan pembangunan boleh dilaksanakan sekiranya kecurunan di bawah 25 darjah, iaitu berisiko rendah dan sederhana. Dengan syarat langkah-langkah pengawalan dilaksanakan, antaranya pembinaan cerun, longkang, saliran air dan tembok penahan runtuhan yang kukuh. Sebaliknya, jika melebihi 25 darjah, tiada pembangunan boleh dilakukan kerana dianggap kritikal untuk keselamatan bangunan dan tapak. Ini kerana ada risiko besar menanti pembangunan di cerun yang tidak terkawal. Majlis Perbandaran Ampang Jaya kini membangun dengan pesat. Ia terdiri dari 3 mukim utama, iaitu Mukim Hulu Kelang, Mukim Ampang dan sebahagian Mukim Setapak. Kebanyakan pembangunan di tanah tinggi berlangsung di bawah siliaan MPAJ. Ini kerana sebahagiannya terletak di kawasan sensitif alam sekitar, iaitu terdiri daripada zon perlindungan warisan hutan simpan serta tanah tinggi. Bagi mengelakkan sebarang kejadian tanah runtuh, pemaju perlu mereka dan menyusun bangunan di tanah tinggi berdasarkan beberapa kaedah, antaranya mengikut kontur asal tanah. Penyusunan secara bertingkat boleh dilakukan mengikut syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Penyusunan juga boleh dilakukan secara tidak berderet seperti mana beret. Bangunan juga perlu disesuaikan dengan vista semula jadi. Kita mesti memastikan bahawa cerun atau kawasan tersebut sesuai dibangunkan atau tidak. Ada kawasan yang cerun dia terlalu berbahaya dan kalau kita nak bina juga dia akan menimbulkan masalah. Aspek kedua ialah aspek reka bentuk cerun. Biasanya jurutera geoteknik yang membuat reka bentuk cerun. Dalam menyediakan reka bentuk cerun, kita mengambil kira banyak faktor. Faktor cerun tersebut, faktor geologi cerun tersebut dan juga faktor-faktor yang berkaitan dengan kestabilan cerun. Bagi ahli geoteknik yang berpengalaman, mereka biasanya atas pengalaman mereka telah mengambil kira banyak aspek. Tetapi bila kita dapati ada jurutera yang masih muda, yang kurang berpengalaman, mereka mungkin terlepas pandang satu atau dua aspek. Khususnya aspek yang berkaitan rapat dengan keadaan cerun di kawasan tropika lembap. Komponen ketiga di dalam pembangunan cerun ini ialah pembinaan cerun itu sendiri oleh kontraktor pembinaan. Dan pada saya, kebanyakan isu yang masih dihadapi oleh negara kita ialah pada peringkat ini, pada peringkat pembinaan.